عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد والثناء لله عز وجل والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا الله إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمين روعاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, para tetamu Allah pada malam daripada malam-malam bulan Sya'ban ini. InsyaAllah Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan Al-Mubarak dengan persediaan yang rapi untuk menyambut kemuliaan di bulan itu, dengan kita mengoreksi diri, dengan kita sama-sama memperbetulkan, menambah nilai ilmu, persediaan dan semua serba-serbi yang terkait dengan urusan ibadat duniawi dan ukhrawi kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah kita baca kitab Talbisu Iblis bil Hafiz Al-Imam Jamaluddin Abil Faraji Abdul Rahman Ibn Jauzi Al-Baghdadi yang wafat tahun 597 Hijriah. Orang Baghdad, kota Baghdad. Bab yang ketiga mengikut catatan saya, iaitu fi tahziri min fitani iblis wa makairih, kewaspadaan daripada cobaan iblis dan tipu dayanya. Kalau mengikut buku Rumi itu muka surat 29. Cuma di bawah tajuk tipu muslihat syaitan. Oleh kerana masa pendek, di dalam muka surat 28, 29 hingga muka surat 36, dalam bawah tajuk tipu muslihat iblis ini ada beberapa versi cerita. Dan cerita-cerita ni tak boleh nak cerita bagi habis antara senggang maghrib isyak ni, kerana kalau cerita sekarang jadi cerita pula. Udah habis waktu, tak nak berhenti kuliah lagi. Jadi kita potong-potongkan, summarizekan. Objektif dalam tipu muslihat syaitan ini yang anda duk baca balik, rupa-rupanya dia punya modus operandi dia ialah bagaimana iblis menggunakan aset yang paling bernilai atas dunia ni untuk menerobos masuk ke dalam hati manusia supaya lalai dan leka menggunakan perempuan. Apa tu? Jadi betul lah Nabi SAW sudah pesan lama ke kita dah. Kod-kod
tuan-tuan ingat tapi ana lupa. Atau ana ingat tuan-tuan lupa, siapa kita ya? Jadi waspada kepada perempuan itu adalah sesuatu yang diperingat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan banyak riwayat dan juga firman Allah, antaranya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah ila akhir ayat. Dihiasi, zuyyina lin-nas, dihiasi bagi manusia itu kecenderungan syahwat dia. Pertama sekali perempuan juga. Kerana kemudian berturut-turut minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ila. Tapi nak ceritanya yang pertama sekali dihiaskan syahwat manusia ini, dia cenderung kepada perempuan. Adapun hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna dunya hulwatun khudratun wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia ini manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguasakan kepada kamu untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kamu berbuat. Oleh kerana itu berhati-hatilah kepada dunia dan wanita. Kerana fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah kerana wanita. Kebetulan version kita baca nanti dalam kitab ni, dalam banyak-banyak cerita sikit je kot kita ambil. Kebanyakannya berlaku semua cerita-cerita version Bani Israel. Allahu Akbar. So, tak apalah. Oleh kerana kita sudah buka kitab, ambil manfaat daripada tulisan Ibn Qayyim ini dalam kitab Talbis Iblis. Mari kita tengok muka surat 29 di bawah. Hadis ini diriwayatkan. Apa hadisnya? Hadis ini diriwayatkan dalam gambaran yang lain dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Seorang yang banyak cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu. Dia kata ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang kita cerita tadi hadis kan, yang banyak menimpa fitnah, yang banyak fitnah perempuan yang banyak berlaku. Yang pertama kali terjadi ialah kerana wanita ialah kelompok Bani Israel. Dikata ada seorang abid, ahli ibadah. Dia ni tekunnya semayang, tekunnya beribadat pada Allah. Nak ceritanya sohorlah ibadatnya tu. Di zaman dia tu ada 3 orang lelaki bersaudara, dia ada adik seorang, perempuan 4. Semua 4 orang lah ceritanya. Jadi 3 orang ni nak pergi perang. Nak pergi masuk ke tumbukan tentera, barangkalilah dipilih jadi soja kan, jadi tentera. Jadi udah nak pergi perang, nak tinggal siapa adiknya? Tak ada orang nak tinggal. Nak hantar rumah pengasuh dah besar. Nak hantar kat mana lagi? Ya Allah, ya Tuhanku. Terfikir di antara mereka bertiga, kita hantar ke orang paling baik lah, yang paling kuat ibadat. Kira-kiranya tak pernah tinggal lah semayang Masjid Mutakin ni. Cerita gitulah contoh ya. Rahib tu lah, kuat ibadat, sepakat, konsensus kata orang sekarang. 3 beradik tu hantar adiknya yang perempuan itu ke rumah biara ahli abid itu. Ahli abid tu ceritanya berat juga nak terima. Benda tak ada mahram. Kawan kuat semayang, daripada mata pejam tercelik dia pun tahu. Daripada mula diri tegak langsung tunduk.
Jadi banyak benar hanya kerana perempuan dia tolak, dia tak nak. Tapi oleh kerana disuruh-suruh, tak adalah siapa nak diharap kat taman kita ni Mika seorang je lah. Orang lain tu hidung belang, semua belang belaka. Jadi tak sesuai. Tolonglah jaga adik kami ni, adik Kuma ni. So betul lah tu prosedurnya. Kalau dah tak ada siapa sangat, okey, bilik dekat bawah biara tu biasa biara tinggi. Bilik bawah tu yang bahagian lantai layer paling bawah tu duduk situ. Pesan kat adik itu tempat dia, duduk situ. Saya duduk atas. Gitulah. Maka duduklah perempuan dalam bilik itu. Pendek cerita ni panjang lah ni. Awak pendek-pendek je lah. Kemudian ahli ibadat tu dia duduk atas dengan mengabdikan diri kepada Allah. Sebab ahli ibadat ni dia tak ada kerja lain dah. Dia full time. Dia memang full timer, dia duduk ibadat, dia tinggal dunia dah, dia tak minat. Jadi oleh kerana dah ada penumpang kat rumah, tak ada pilihan, tetamu kena bagi makan. Jadi makan itu biasanya dia letak dekat depan pintu je gitu. Tu dia nak atas. Syaitan ni seperti mana kita sembang dululah. Syaitan dia tak pernah tak kerja. Dia tak ada masalah bayar OT ke tak bayar OT ke, dia memang kerja. Dia tak kira. Andai kata syaitan rehat, nescaya kita rehat. Kita dah bincang dulu dah. Jadi syaitan ni dia sabar. Bukan saja kita sabar, dia pun sabar juga. Sabar dia, tapi istilah sabar dia tak ada pahala. Sabar dia menghadapi ahli ibadat itu yang sentiasa buat baik, sentiasa cuba menghindarkan diri pada maksiat. Jadi syaitan dia guna kaedah biasa tak makan. Dia tukar kaedah baru, tipu muslihat dia. Apa syaitan bisik kat Ali Abid yang bagus ni tadi. Andai kata kamu berjalan ketika membawa makanannya, lalu engkau meletakkannya di depan biliknya, tentu pahala kamu makin besar. Dia main isu pahala dosa lah pula. Berhadapan dengan ahli ibadat, dia tak main cerita maksiat-maksiat ni. Cuba tengok peha dia ke apa, dia tak main. Dia tahu dia tak mau tengok. Ahli ibadat takkan boleh tengok. Ahli ibadat ni lain macam jalan tunduk je. Bukan kata jalan, mengaji pun tunduk je. Tu nak cerita ahli ibadat tu, subhanallah. So dia cerita main dosa pahala je syaitan ni. Dia kata kalau kamu letak macam tu, kamu tak dapat pahala. Pahala kok dapatlah, tapi tak banyak. Letak tinggal, kau bagi makan kucing ni. Sekarang kamu bawa makanan tu, santun dia, dah tentu besar pahala. Dia akan terima kasih pak cik, gitulah. Tu panjang cerita lagi tu. So syaitan terus pujuk hingga santun kepada dekat bilik, mendekati bilik gadis itu dan meletakkannya. Tapi tak payah bercakap. Dia kata, syaitan kata tak payah cakap, letak. Yang penting dia tahu, cukup. Berapa lama berlaku, syaitan sabar lagi, pelan-pelan. Kemudian syaitan pula bisik pelan-pelan ke telinga dia dan anjurkan satu pula kaedah baru untuk menambah nilai baik pula. Apa dia kata syaitan? Andai kata kamu mau berjalan membawa makanannya dan meletakkannya di dalam biliknya pula, tentu pahalamu makin besar. Letak depan pintu, maklumlah, tak nampak muka kan. Jadi kurang santunnya. Jadi masuk dalam sambil-sambil letak makanan, nampak paha. Gitulah Allah. Iblis pun pujuk. Si Abid ni oleh kerana dia punya nilai bukannya nengok, tapi nilainya pahala, dia masuk dalam antor. Sambil masuk dalam ternampak. Maka iblis menyuruh ahli ibadat itu kepada kebaikan dan anjurkannya. Dan lain pula, dia kata, andai kata kamu mau bercakap dan berbincang dengannya, tentu kamu dapat jaga dia. Sebab apa? Sebab di bawah tu maklumlah banyak singa pula, banyak binatang buah.
Jangan biar lama-lama situ orang ngap, kamu nak jawab apa kan? Jadi udah gitu pula. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hingga ahli ibadat itu akhirnya mengajak perempuan tu daripada bawah naik ke atas. Duduklah atas, bawah tu banyak rimau. Dia tak sedar rimau atas lagi teruk. Okeylah. Akhirnya Iblis mendatangi ahli ibadat itu dan berkata dan pujuk pula, andai kata kamu mahu turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu dan ajak dia berbincang-bincang. Sementara itu dia juga dapat berbincang denganmu, tentu hal yang itu lebih dia sukai. Ana lupa satu syair Arab apa. Mula-mula ibtisam nazratun wabtisamun. Ana lupa semua itu. Dulu hafal tu. Mula-mula nengok, lepas nengok senyum, lepas senyum mula mandang, dah mandang senyum, lepas senyum cakap, lepas cakap buat temu janji, lepas tu waqa'u ma waqa', maka berlaku apa yang berlaku. Macam kita lah kan, mula-mula tengok cantik pula. Padahal tak cantik pun. Clear duduk kat Nigeria, cantik apa? Semua all black lah ke? Tapi oleh kerana setan hias bagi top up cantiknya, tengok dah terminat. Bila minat senyum. Bila senyum signal lah berapa nombor handphone. Gitu. Dia bagi nombor handphone 92. Begitulah. Udah ke situ pula. Mula temu janji pula. Lepas temu janji, ulang temu janji pula. Ulang, maka lebur. Berlaku apa yang berlaku. Kemudian akhirnya kedua-duanya berkecek-kecek lah, bersembang-sembang akhirnya. Si gadis tu pun keluar daripada bilik dia dan duduk di depan pintu bilik. Akhirnya berlaku temu janji gitulah. Asyik turun daripada dalam bilik, keluar sembang-sembang, orang tak ada. Akhirnya Iblis mendatangi ahli ibadat, tak anjurkan sesuatu yang selayaknya dia lakukan. Iblis kata, andai kata kamu keluar daripada bilik biaramu dan duduk dekat pintu biliknya, lalu kamu bincang-bincang dengannya, tentu lebih menyenangkan hatinya. Kamu dah santun dia elok-elok. Iblis sentiasa pujuk ahli ibadat tu, akhirnya dia benar-benar melaksanakannya. Cucuk jarum lagi. Iblis datang lagi kepada ahli ibadat. Iblis kata apa? Andai sahaja kamu mau keluar dari biaramu dan duduk lebih dekat lagi ke pintu bilik gadis itu dan bincang-bincang dengannya tanpa perlu keluar daripada ke sana. Akhirnya dia ahli ibadat ikut sikit demi sikit. Pendek cerita, akhirnya udah masuk ke dalam bilik. Udah masuk ke dalam bilik, Iblis kata apa? Iblis kata dah peganglah sini. Iblis pula tolong guide lah. Mula pegang sini, kamu orang bagus, jangan pegang situ, pegang sini dulu. Dia ajar. Akhirnya udah lebur sampai mengandung perempuan tu. Wa'iyyazubillahi min zalik. Allah. Akhirnya udah mengandung. Orang tua-tua dulu kata benda jahat ni senang benar mengandung ya. Orang ada yang kahwin tu puluh tahun tak beranak. Yang jahat ni mudah benar. Itu ketentuan Allah, kita tak tahu ya. Allah aturnya. Allahu Akbar. Akhirnya beranak. Udah tak tahu nak buat apa. Iblis pula cucuk. Dia kata kamu jaga-jaga. Lantak abang dia mau balik, tanya mana ni. Ni apa ada seorang lagi kecil ni. Nak kata apa? Dia kata tak ada cara dah, bunuh je baby tu. Akhirnya tak ada pilihan, bunuh. Udah bunuh baby, udah sekarang takut pula. Hal lain pula Iblis ajar. Kalau dah bunuh baby sekarang, kamu kuburkan baby tu mayatnya sekali. Nanti takut terpecah pula. Bunuh sekali perempuan tu. Bunuh pula akhirnya. Nak tanam mana? Iblis ajar. Tanam sekali dengan baby. Senang cerita. Tak payah bubuh lantung drum simen, tak payah. Kata, teruk. Tanam sekali.
Pendek ceritanya, semua apa yang diajarkan kepada abid itu oleh syaitan semua ikut. Tengok dia menggunakan perempuan. Sebab itu besar pengajarannya. Jangan ingat lebih atas kepala selamat. Jangan ingat. Silap-silap sengit. Sampai tak sedar jatuh. Ustaz tak apalah ustaz. Ustaz tak start. Jangan main fitnah. Nama fitnah. Akhirnya baliklah abang-abang mereka itu tanya mana adik je, tak lepas jawab. Mula lepas jawab, kata dah matilah apa. Akhirnya balik. Iblis mendatangi seorang-seorang abang itu melalui mimpi. Menyerupai seorang lelaki musafir cucuk dalam mimpi. Akhirnya ketiga-tiga mereka takbir mimpi mereka sendiri mendatangi semula rahib itu. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, rahib tidak ada pilihan melainkan cakap betul. Bahawa dia telah membunuh sendiri kerana berlaku perlakuan zina itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menurunkan ahli ibadat itu dari biaranya. Sudah jahat waktu turun daripada biara, akhirnya disalib. Cerita dulu. Disalib. Tak kala ahli ibadat itu diikat di papan salib itu, syaitan jumpa dia, pengelah. Syaitan ajar apa? Tentunya kamu sudah tahu bahawa sebenarnya akulah yang menggoda kamu. Kamu tahu kan? Dengan kehadiran wanita itu, lalu engkau membuatnya mengandung, lalu engkau membunuhnya dan anaknya. Jika pada saat ini engkau tunduk kepadaku dan kufur kepada Allah yang telah menciptakanmu dan membentuk dirimu, tentu engkau akan selamat daripada keadaan yang menimpa ini. Rupanya, tuan-tuan, setinggi-tinggi manusia dalam kekuatan dia beribadat, syaitan di atas kesabarannya, dia aim bukannya lelaki atau sesiapa yang kuat ibadat ini atau sesiapa sekalipun. Dia syaitan aim satu yang paling tinggi. Apa dia? Manusia itu kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan aim sekadar tergelincir biasa. Syaitan aim pada setiap manusia yang beriman ini, atau yang kuat beriman ni, hatta para ulama sekalipun, syaitan aim yang paling tinggi. Iaitu apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab lain ada menyebut tahap godaan syaitan ada 6 peringkat. Peringkat pertama, level yang pertama ialah dia nak meletakkan manusia itu jadi kufur, jadi syirik dan menjadi musuh Allah. Tu aim dia yang paling tinggi. Dia punya purpose. Bukan setakat semayang, tak semayang, puasa, tak puasa, atau puasa beli nasi, kat nasi ganja tengah hari. Itu tak kecil. No hair tu. Dia letak yang tinggi. Supaya manusia itu kufur kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab itu apabila syaitan berhasil menjerumuskan manusia ke lembah yang paling teruk ini, barulah dia berani menjerit di hadapan pengikut dia. Dia sudah berjaya, gila punya. Sebab tu kita tengok ada orang yang sudah masuk Islam, akhirnya keluar pada Islam. Itu tahap kejayaan, godaan yang paling tinggi bagi syaitan. Dia akan report pada bos dia, Iblis, bahawa dia berjaya menggoda manusia dan meletakkan manusia di tingkat yang paling tinggi pada kemenangan yang paling besar bagi mereka. Dan yang syoknya,
bila golongan ini dia keluar daripada Islam atau dia jadi kufur semula, lazimnya mereka akan jadi tentera upahan kepada iblis dan syaitan semula. Dia pula ngajak orang buat jahat dan apa semua, lazim gitu. Rekrutmen sudah berlaku. Orang kata jadi khadam lah. Baik. Allah sikit. Tahap kedua, kata Ibn Qayyim, ialah dia membawa dan mengajak manusia melakukan bid'ah. Bid'ah ni kerana bid'ah ni perbuatan yang menggunakan atau menunggang agama. Contoh macam dulu mandi safar lah, ancak lah, apalah kan. Nampak macam hai agama. Tapi syaitan hiaskannya untuk manusia memperlakukan benda tersebut, disandarkan urusan itu pada agama. Jadi bila orang tu suka buat bid'ah, maka syaitan lebih suka. Berbanding dia buat benda minum arak, minum apa, itu jahat yang jelas, pengharamannya jelas. Jadi bila orang tu buat, orang lain boleh salahkan orang tu kerana dia buat jahat yang jelas. Bid'ah ni dia kejahatan yang disadur dengan urusan agama. Lepas tu syaitan lebih suka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ceritanya pelaku-pelaku bid'ah ni adalah pelaku yang berbuat dosa tanpa sedar. Dia tak sedar bahawa dia buat itu adalah perkara bid'ah yang jauh daripada urusan agama. Baik. Sebab tu kata ulama, bid'ah ini ialah pembuka kepada kesyirikan dan kekafiran. Baiklah. Itu tahap kedua. Syaitan dia tak boleh bawa orang keluar Islam, dia bawa orang melakukan bid'ah. Tahap ketiga, kata Ibn Qayyim, tahap godaan dan pujukan syaitan, ialah melakukan